Cikgu nak buat intervensi dengan kamu tentang checkpoint 1 matematik tingkatan 3 yang kamu telah buat sebelum cuti. Okey? Baik. Kita tengok ini keputusan 3C. Okey. Seramai 18 orang murid 3C telah buat kuis ini, dan keputusannya depan sana bukan per 20 per 10 sebenarnya. Okey, maka tertinggi 4, maka terendah 0. Baik, kalau ikut soalan 1 hingga 10, soalan 6 paling ramai orang dapat betul. Okey, soalan yang lemah soalan 1. Okey, 2, 8 dan 9. Okey, ini keputusan 3D. Keputusan 3D seramai 10 murid 3D telah buat kuis checkpoint 1 ini, maka tertinggi 4 daripada 10 dan maka terendah 0. Okey. Baik, antara soalan 1 hingga 10, paling lemah soalan 2, diikuti dengan soalan 1, 3, 6 dan 8, 9. Okey. Okey, kemudian ini keputusan 3F, seramai 4 orang murid 3F dah buat soalan ini, dan maka tertinggi 5 daripada 10 faid, dan maka terendah adalah 1. Okey. Soalan yang lemah adalah soalan 2, 3, 5. Okey. Jadi daripada ketiga-tiga ke 10 soalan tu, cikgu dah pilih soalan yang agak susah untuk ketiga-tiga kelas, iaitu soalan 1. Okey, soalan 1, soalan 2 dan soalan 8. Okey, kita tengok soalan 1 dulu. Cikgu nak terangkan ini. Soalan 1. Okey. Dia tanya tentang soalan 1 dia tanya tentang median, dan mod, dan kamu kena hitung beza antara median dan mod bagi data di atas. Okey, data di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. Okey, kena cari median, cari mod. Okey, kita tengok soalannya. Kita tengok ni. Apa itu median? Median adalah nilai di tengah. Jadi, sebelum kamu cari median, nombor di tengah, bukan 8 lah jawapan dia, sebab kita perlu susun. Okey, kita perlu susun dulu dari nombor yang kecil ke nombor yang besar. Selepas susun semula, kita tengok nombor mana berada di tengah-tengah. Ini 4 di tengah, jadi median adalah 4. Okey. Baik, kita tengok apa maksud mod lagi. Mod adalah yang paling kerap muncul. Untuk mod kita tak perlu susun, tapi dia dah susun, dia tak ada apa-apa. Okey, kita cari yang paling kerap muncul antara 6 nombor ini, iaitu 5, 1, 2 kali, 3 kali. Ada 3 kali muncul, jadi mod adalah 5. Ini mod bahasa English, mod bahasa Melayu adalah MOD. Mod adalah 5. Jadi sekarang kita dah faham apa maksud median, yang tengah kena susun, dan apa maksud mod, yang paling kerap. Jadi sekarang kita boleh buat soalan tadi. Okey. Dan beza maksudnya
tolak. Okey, tolak. Okey, jadi langkah pertama cikgu nak kamu cuba soalan ini. Okey, langkah pertama kita kena susunkannya dulu. Jadi kita susun semula 1 1 1 2. Okey, lepas 2 kita mesti dari nombor kecil sehingga nombor besar. 1 2 5 6 6 dan 7 7. Okey, semuanya ada 9 nombor. Kita kena pastikan tak ada nombor tercicir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, betul 9 nombor. Jadi kita akan cari yang median yang tengah dan mod yang paling kerap muncul. Okey, banyak kali kita nampak. Jadi di sini median adalah yang tengah, kita pun carilah. Okey, kita pun cari yang tengah. 1 2 3 4. Ini yang tengah. 4 di kiri dan 4 di kanan. Jadi jelas kita dapat median. Median adalah 5. Okey. Dan kita nak cari mod. Mod adalah yang paling kerap muncul, iaitu 1 3 kali. 1 2 3. Mod adalah 1 dan dia nak cari beza, maksudnya tolak. Jadi kita ambil okey, median kita dapat 5, mod kita dapat 1. Jadi kita nak besar tolak kecil. Jadi median besar, jadi median tolak mod. Okey. Jadi median tolak mod 5 tolak 1 adalah 4. Okey ya? Boleh ya? Okey, lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Soalan 2. Baik, soalan ini menunjukkan kad-kad yang sama saiz. Okey. Dan kad ini telah dimasukkan di dalam sebuah kotak. Okey, ada sebuah kotak. Semua kad ini dimasukkan ke dalamnya dan akan pilih satu. Pilih sekeping kad secara rawat tanpa tengok. Okey. Dan apakah peluang untuk dapatkan nombor perdana? Jadi mula-mula kita mesti faham apa itu nombor perdana dan kita nak cari peluangnya. Jawapannya dalam bentuk pecahan. Okey, kita tengok apa maksud nombor perdana dulu. Nombor perdana adalah nombor yang hanya dapat dibahagi oleh nombor itu sendiri dan nombor 1. Okey. Jadi di sini adalah 2. Sebab 2 hanya boleh dibahagi dengan 2 dan 2 boleh bagi dengan 1. 3 pun sama, 3 bagi dengan 3, 3 bagi dengan 1. Tetapi 4 tidak boleh sebab 4 boleh bagi 4, 4 boleh bagi 1, tetapi nombor 4 selain nombor itu sendiri dan nombor 1, nombor 4 boleh dibagi dengan 2 yang bukan nombor itu sendiri dan bukan 1. Jadi 4 bukan nombor perdana. Okey, dan di sini cikgu dah senaraikan semua nombor perdana dalam lingkungan 100. Kamu boleh ingat beberapa. Okey. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey. Okey, dan kita tengok.
Nanti kita tengok antara nombor di sini mana satu nombor perdana, kita kena pasti bulatkannya. Okey. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Okey. Dan seterusnya. Okey, lepas tu kita nak cari kebarang kalian. Kebarang kalian di sini adalah, okey, kalau kita nak hitung peluang, iaitu kita nak cari kebarang kalian. Okey, kebarang kalian adalah, misal kata cikgu ada satu dadu, kemungkinan dadu akan beri saya nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini dan 6. Ada 6 permukaan dadu dan ada 6 kemungkinan. Jadi, kalau saya melambung dadu itu, saya nak peluang untuk dapatkan nombor 3. Jadi, dia adalah daripada jumlah nombor. Jumlah di sini ada 6 nombor. Jadi jumlahnya 6. Dan nak dapatkan 3 hanya ada satu sahaja. Satu sahaja. Jadi 1 daripada 6. Ini adalah peluang, ada kita panggil kebarang kalian. Okey. Okey, jadi nanti kita akan tengok soalan kita. Soalan kita ini jumlahnya berapa? Berapa yang daripadanya adalah nombor perdana? Okey. Baik. Okey, contoh lain. Saya ada 6 biji guli putih. Ada 6 biji guli putih dan ada 4 biji guli merah. Jadi kalau saya kata saya nak cari kebarang kalian untuk mendapatkan guli merah, saya kena hitung jumlahnya berapa biji guli. Kesemuanya ada 10 biji. Dan berapa yang warna merah? Merahnya ada 4. Jadi 4 daripada 10 itu peluangnya, itu kebarang kalian untuk dapatkan guli merah jika saya cabut sebiji. Okey, daripada kotak itu. Jadi untuk ini kita perlu permudahkan. 4/10. Okey, dia seperti 2/12. Ini kita kena permudahkan pecahan. 2 dan 12 masing-masing boleh bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 12 bahagi 2 dapat 6. Jadi ini adalah jawapan akhir. Okey. Jadi di sini kita kena buat cara yang sama juga. Kita kena bahagi 2 bahagi 2. 4 bahagi 2 2, 10 bahagi 2 5. Ini baru selesai. Okey, sekarang kita kembali kepada soalan kita. Cikgu nak kamu buat soalan 2 ini. Okey, untuk soalan ini kita kena pasti nombor yang perdana dulu. Yang perdana adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita tengok. Okey. Okey. Jadi nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 2 ya.
4 tak boleh, 7 ya, 11 ya, 21 tak boleh, 37 ya, 51 tak boleh. Okey. Jadi dari sini kita ada jumlahnya berapa kad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semuanya. Dan berapa adalah nombor perdana? Yang cikgu tik itu ada 4. Dan cikgu dah kata ini bukan pecahan yang paling mudah. Kita kena permudahkannya. Kita bahagi 2. Sebab dua boleh dibahagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Masih boleh bagi 2. Kalau cikgu tahu tadi, cikgu bagi 4 terus. Okey, tak apa. Kita teruskan bagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jawapannya 1/2. D. Okey. Ini cara untuk buat soalan 2. Okey. Ini soalan 8. Soalan 8 adalah soalan persamaan serentak. Okey. Persamaan serentak maksudnya kita ada 2 persamaan dan masing-masing mengandungi perkali X dan Y. Dan kamu perlu cari apa nombor Y itu. Okey. Okey, di sini cikgu nak ajar kamu guna cara penghapusan. Okey, kita akan selesaikan persamaan serentak ini guna kaedah penghapusan. Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, untuk contoh ini cikgu rasa cikgu pergi contoh seterusnya dulu. Okey. Ini contoh yang cikgu nak terangkan dulu. Kita nak selesaikan 2 persamaan ini. Kita namakannya persamaan 1 dan persamaan 2. Okey. Dan kita dapati bahawa X adalah sama 1X. Ada 1 tapi tak tulis. Ini 2Y, ini 1Y. Tak sama. Jadi cikgu akan fokus pada X sebab mereka mempunyai perkali 1. Okey. Okey, kita tengok apa langkah seterusnya. Okey, persamaan 1 tolak persamaan 2. Jadi cikgu susun persamaan 1 di atas. Okey, persamaan 1 tolak persamaan 2. Jadi persamaan 1 di atas tolak dengan persamaan 2. Okey, kita tengok apa hasilnya. Kita akan tolak ini, tolak ini dan tolak ini. 3 kali tolak. Okey. Mula-mula kita tengok X dulu. X tolak X. Kosong. Ada kosong, jadi kita tak tulis apa-apa di sini. Biar dia hilang terus X. Kita dah hapuskan X. Sebab X dah menjadi kosong, dihapuskan. X tolak X kosong, tak tulis apa-apa. Okey, kemudian kita cek untuk Y. X dah selesai ya. Tak ada apa-apa. Y, 2Y tolak Y. 2Y tolak Y adalah Y. Jadi kita tulis Y. Okey. Dan hujungnya nombor. 5 tolak 5 tolak 3. 2. 5 tolak 3. 2. Okey. Dan kita dapati bahawa ini jawapan kita. Y adalah 2. Kalau soalan minta X, kamu kena teruskan. Okey. Kita kena teruskan. Ini jawapannya. Y adalah sama dengan 2. Dan kita boleh teruskan untuk cari X. Gantikan Y sama dengan 2 di tempat Y ini. Okey, Y kita buang, ganti dengan 2. Jadi X tambah 2 adalah 3. Dan kalau kita nak dapatkan X, 2 ini kena pindah ke sana.
Jadi 3 tolak 2 adalah 1. Okey, jawapannya X1, Y2. Okey. Baik. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja penerangan cikgu. Lepas tu cikgu harap kamu dapat cuba buat soalan ini. Okey. Untuk soalan ini kita boleh susun lah. Katakan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okey. Cikgu tak nak 1 tolak 2. Sebab X tolak 2X negatif. Jadi cikgu buat 2 tolak 1. Jadi cikgu susunkan 2 di atas. 2X tambah 3Y sama dengan 13 tolak dengan persamaan 1. Susun di bawah dia. Okey. Dan kita tolak. Cikgu dah kata kita nak tolak, kita mesti okey. Kejap Baik, kita mesti kita mesti buat ni lah. Okey, tolak ini dan tolak ini. 2X tolak X tinggal 1X. Okey. 3Y tolak 3Y kosong, tak ada Y lagi. 13 tolak 11 adalah 2. Jadi X adalah 2. Tetapi soalan tidak minta X, dia nak Y. Jadi kita kena gantikan jawapan kita ini X tolak X sama dengan 2 ke dalam persamaan. Cikgu pilih 1. Okey. Jadi X tambah 3Y, cikgu salin ini, sama dengan 11. Jadi 2 kena masuk di tempat X. Jadi 3Y adalah 11 tolak 2. 3Y adalah 9. Jadi Y adalah 9 dibahagi 3. Y adalah 3. Jawapannya A. Okey, harap kamu faham.